Rasulullah jumpa balik dengan makcik tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, makcik, memanglah semua orang ni tak boleh masuk syurga dengan tua dia. Bila kita masuk syurga, umur kita 33 tahun. Makcik pun jadi muda balik. Menjadi muda terang tantang, senang kata. Rasulullah sebut demikian, senyum baliklah makcik tersebut. Bila Rasulullah bergurau dengan cara demikian. Dalam Islam ni, ada Rasulullah bergurau, bukan Rasulullah tak bergurau. Sahabat-sahabat bergurau ke dengan Rasulullah? Sahabat bergurau. Banyak kes-kes sahabat bergurau dengan Rasulullah. Tapi dengan kadar-kadar tertentu. Kita ni boleh tak bergurau dengan ustaz-ustaz kita? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi ada kadar dia. Dia tak boleh sampai naik atas belakang ustaz. Tak boleh ketuk-ketuk kepala ustaz. Misal contoh. Bergurau melampau-lampau. Orang tanya kenapa tu? Bergurau je tu. Tak, bukan demikian. Bergurau dia ada kadar dia. Dengan dalam keadaan kita bergurau dengan kawan-kawan kita, boleh tak bergurau? Boleh. Tapi Islam suruh ada had dan ada kadar yang dibenarkan dalam Islam ini sendiri. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Ini tak layak untuk dipuji. Senang bahasanya. Kalaupun kita nak puji, jangan berlebih-lebihan. Jangan lebih daripada kita puji Allah. Jangan. Memuji manusia ni sekadar kadar saja. Jangan kita lebih dalam pujian. Bila kita lebih dalam pujian, kesan dia penyakit apa dia? Penyakit pada hati kita. Ini berpenyakit pada hati kita. Hati kita ni jadi rasa tak lazat dalam ibadah. Hati kita ni tak rasa manis dalam kita mentaati perintah Allah. Kemudian jaga lagi penyakit pada yang keenam. Yang keenam yang menjadi bahaya pada kita ni kena jaga lagi. Jangan memandang secara berlebih-lebihan. Ni kita ingat balik ni. Ustaz ulang balik ni tentang amalan yang kita kena jaga untuk menyelamatkan hati kita. Di antara benda yang kita kena jaga, jangan suka memandang berlebih-lebihan. Pandang lebih-lebihan ni Islam larang. Jangan kita melampau sangat dalam pandangan. Bila kita melampau dalam pandangan, dia akan merosakkan apa dia? Merosakkan hati. Suka memandang patung-patung. Misal contohnya, dulu kita pernah sebut, Ustaz pernah sebut pada kalian semua, di antara perkara yang kita kena jaga, jangan suka pandang kubur orang bukan Islam. Jangan. Kerana dia menumpulkan pandangan kita. Dia menyakitkan hati kita. Dia akan membawa penyakit pada hati seseorang. Suka pandang apa lagi? Yang disebut dengan pandang lambang-lambang keagamaan selain daripada Islam. Kena jaga. Mata kita ni jangan suka memandang lambang-lambang palang salib. Jangan suka pandang yang disebut dengan, yang dinamakan dengan apa dia? Yang dinamakan tempat-tempat penyembahan berhala. Kemudian jangan suka tengok patung-patung yang disembah oleh mereka itu. Lalu kawasan Batu Cave, misal contohnya, kita pun tengok yang disebut dengan apa dia? Yang berhala yang besar yang diletakkan tepi jalan tadi. Islam larang. Islam kata, jangan biarkan diri kamu memandang perkara demikian. Bila kita lalu kawasan kuil-kuil dan sebagainya, pandang tempat lain lah. Jangan pandang pandangan tempat yang demikian. Pandangan berlebihan ni, ini Islam suruh jaga. Jangan. Kalau kamu suka memandang, nanti kamu memandang berlebihan. Dia akan membawa penyakit pada hati kamu. 6. Yang ketujuhnya, kita diajar supaya jaga lagi pada diri kita ni. Yang ni yang kita sebut sebelum daripada ni. Jaga lagi pada diri kita ni, jangan melampau dalam pergaulan. Dalam bergurau dia panggil. Dalam bergurau, jangan melampau-lampau. Bila kita bergurau melampau-lampau, dia akan menyebabkan di waktu ini retak yang disebut dengan hubungan kita, dan juga kita akan berpenyakit pada hati kita. Suka bergurau. Panggil orang dengan panggilan binatang. Dia panggil orang tu, dia nak panggil orang, oi babi, dia sebut. Senang je dipanggil orang. Dia ingat ke orang ke babi ni dia panggil. Kita jangan ajar mulut kita ni bercakap kalimah demikian. Jangan kita ni bergurau berlebih-lebihan. Pukul kawan kita. Ustaz pernah cerita kan, bila ada di kalangan kita bergurau berlebih-lebihan. Bila kawan nak duduk, dia tarik kerusi. Bila tarik kerusi ni, kawan dia pun duduk. Kawan dia duduk. Bila kawan dia duduk terus atas simen. Duduk atas simen. Dia pun suka, dia ketawa. Dia ketawa. Kerana apa dia? Bagi diri dia, bila dia boleh buat macam tu, dia perkena kawan. Dia perkena kawan. Kawan dia diam. Bila kawan dia diam, dah dia terduduk tadi, kawan dia diam.
Dia pun pelik, dia kejut kawan dia. Kawan dia tak menyahut, tak jawab apa, senyap saja. Kemudian lama kelamaan, rupa-rupanya kawan dia dah jadi koma. Koma kesan daripada mana? Bergurau berlebih-lebihan. Kita bergurau sama juga. Dalam bilik air kita bergurau. Kadang-kadang kita bergurau lebih-lebih dengan kawan-kawan kita. Tarik kain tuala dia. Kemudian kita letak kain tuala di tempat lain. Akhirnya, dia pun ambil kain tuala dia tersebut. Kemudian dia pun pakai, dia lap. Kita pergi letak tempat yang kotor. Tadi kemudian dia lap tu badan dia. Datang tak lama lepas itu, datang penyakit. Siapa yang berdosa? Tentulah kita di saat itu. Kerana apa dia? Kerana kita bergurau berlebih-lebihan. Islam tak larang kita bergurau. Tapi kita kena bergurau dengan kadar-kadar yang dibenarkan. Rasulullah bergurau tak bergurau? Rasulullah bergurau. Kita pernah dengar cerita Rasulullah bergurau dengan orang tua kan? Rasulullah bergurau dengan orang tua, yang orang tua yang minta dengan Rasulullah sebut ada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan makcik, biar makcik masuk syurga Allah. Katanya Rasulullah, makcik-makcik tak masuk syurga dah. Rasulullah sebut demikian. Kejut dia. Rasulullah pergi lama jauh sikit, dia menangis. Aisyah radhiyallahu anha tanya, kenapa? Rasulullah kata, makcik-makcik ni orang-orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha pergi jumpa dengan Rasulullah, bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu sebut orang-orang tua tak masuk syurga. Makcik itu menangis, ya Rasulullah. Rasulullah jawab, oh bergurau tadi. Rasulullah jumpa balik dengan makcik tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, makcik, memanglah semua orang ni tak boleh masuk syurga dengan tua dia. Bila kita masuk syurga, umur kita 33 tahun. Makcik pun jadi muda balik. Menjadi muda terang-tantang, senang kata. Rasulullah sebut demikian. Senyum baliklah makcik tersebut. Bila Rasulullah bergurau dengan cara demikian. Dalam Islam ni, ada Rasulullah bergurau. Bukan Rasulullah tak bergurau. Sahabat-sahabat bergurau ke dengan Rasulullah? Sahabat bergurau. Banyak kes-kes sahabat bergurau dengan Rasulullah. Tapi dengan kadar-kadar tertentu. Kita ni boleh tak bergurau dengan ustaz-ustaz kita? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi ada kadar dia. Dia tak boleh sampai naik atas belakang ustaz. Tak boleh ketuk-ketuk kepala ustaz. Misal contohnya. Bergurau melampau-lampau. Orang tanya kenapa tu? Bergurau je tu. Tak, bukan demikian. Bergurau dia ada kadar dia. Dalam keadaan kita bergurau dengan kawan-kawan kita. Boleh tak bergurau? Boleh. Tapi Islam suruh ada had dan ada kadar yang dibenarkan dalam Islam ini sendiri. Kemudian yang seterusnya, yang kesembilan kan. Yang kesembilan, membawa perkara yang boleh membawa kesan pada hati kita. Yang kesembilannya apa dia? Makan berlebih-lebihan. Bila makan banyak, maka kesan pada hati seorang. Islam suruh makan ini kadar dia sekadar mana? Makan kita sekadar untuk membetulkan tulang belakang. Betul je tulang belakang kita. Bila kita lapar, bongkok. Badan kita ni bongkok. Bila badan kita ni bongkok, Islam suruh bila kamu nak makan, kamu makan sekadar membetulkan tulang belakang. Maknanya kamu tegak balik. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, bila kalian nak makan, kalian makanlah untuk 3 bahagian. Rasulullah sebut demikian. Yang 1/3 untuk bahagian makanan. 1/3 lagi untuk air. Untuk air masuk tu badan kita. 1/3 lagi untuk pernafasan. Cara Rasulullah ajar. Kalau Rasulullah makan, ulama-ulama sebut dasar pada hadis Rasulullah. Rasulullah makan, Rasulullah berhenti dalam keadaan ganjil. Suapan Rasulullah. Bila Rasulullah makan, mesti Rasulullah berhenti dalam keadaan ganjil suapan dia. Rasulullah tak berhenti dalam keadaan yang disebut dengan genap. Suapan yang genap. Kita ni tak terkira dah. Genap ke tak genap kita ni. Bila kita makan, biasanya kita tak peduli. Yang pentingnya kita mesti sapu habis-habisan. Tu cara kita makan. Dalam Islam suruh kamu makan biar kadar-kadarnya. Ni Islam suruh demikian. Kenapa? Bila kita jaga makanan ini, di antara perkara yang boleh menyelamatkan kita ialah yang disebut dengan hati kita. Hati ni terselamat. Tak makan benda-benda yang syubhah. Jaga makanan. Terutama yang belajar menghafal Al-Quran Karim. Orang yang menghafal Quran, dia kena jaga makanan. Kesan besar pada makanan kamu. Kalau kamu tak jaga makanan kamu, dia akan menyebabkan kamu tak ingat, daya ingatan kamu jadi lemah. Makan apa dia? Dia ajar orang yang menghafal, banyakkan makan badam. Badam. Maksudnya, buah badam ini di antara makanan yang sesuai untuk dimakan. Orang yang menghafal. Orang yang menghafal, digalakkan makan apa dia? Kismis.
digalakkan makan kismis. Orang yang menghafal digalakkan makan apa dia? Kurma. Ini di antara makanan yang sesuai untuk dimakan. Orang yang menghafal digalakkan apa dia? Makan sayur-sayuran yang warna hijau. Ini di antara amalan yang perlu kita lakukan. Orang yang menghafal, dia kena jaga makanan. Makanan dia. Jangan makan makanan yang bergas. Minuman yang bergas. Jaga. Jangan minum minuman yang bergas. Kemudian apa lagi? Dia boleh menumpulkan daya ingatan kamu. Kemudian, jaga lagi. Jangan makan makanan jajan-jajan. Jajan-jajan ni, kita kena jaga. Jangan suka kita ambil, pergi je ke kedai, tengok muruku. Muruku dibuat oleh siapa? Tong yang buat ni. Yang buat tu Tong, kita pun makan. Makanan yang kita kena jaga, makanan kita. Makanan yang kita makan tadi, kita kena jaga. Jangan makan makanan apple warna hijau. Apple hijau ni, orang yang menghafal Quran, dia jangan pastikan dia tak makan ataupun dia minum. Ini cara, jaga. Jaga supaya tidak tumpul daya ingatan ini sendiri. Jaga makanan ini penting. Kemudian, jaga makanan, jangan suka makan yang berlemak. Yang berlemak, kena jaga juga. Kerana dia melemahkan tubuh badan kalian. Di antara makanan yang kita kena ajar pada kita ni, jaga kita ni makan, nak suruh apa dia? Daya ingatan kita kuat, hati kita tidak berpenyakit. Itu yang besar pada diri kitanya. Dan yang akhir sekali, yang ke-10, kita diajar supaya jaga, jangan tidur berlebihan dalam hidup kita. Jangan membiasakan tidur. Tidur berlebihan, dia akan membawa kesan pada apa dia? Kesan kepada hati seseorang. Kadar berapa jam kita kena tidur dalam hidup kita? Berapa jam? Berapa jam setiap hari? 4 jam? 7 jam hingga 8 jam. Kemudian ulama-ulama sebut 7 jam ataupun 8 jam. Tu pun kita telah menghabiskan masa kita. Katakanlah kita tidur di antara 7 jam, 8 jam setiap hari. Allah panjangkan umur kita sampai 70 tahun. Kita sedang menghabiskan masa kita tidur saja selama 22 tahun dalam hidup kita. 22 tahun untuk masa tidur saja. Ini tak campur lagi tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Kalau tidur dalam majlis ilmu, lagilah tambah lagi. 25 tahun terus tak negara ini. Maknanya pada diri kita, bila kita tidur berlebih-lebihan, dia akan membawa keburukan. Kurang sangat tidur pun tak boleh. Islam larang, jangan kamu kurang sangat tidur. Kamu lebih sangat pun tak boleh. Kamu kurang sangat pun tak boleh. Kenapa? Kerana dia membawa kesan pada hati seorang. Kurang sangat, tidur 4 jam je sehari. Tak cukup juga. Maka dia akan membawa kerosakan pada anggota tubuh badan kita yang perlu kerehatan. Oleh demikian, Islam suruh jaga yang ni. Nak suruh apa dia? Jaga hati. Baik, hari ni kita habislah dalam tajuk itu. Hari ni kita akan sambung mengenai faktor-faktor dan juga menu yang boleh menghidupkan hati seseorang. Sampai tajuk ni. Tajuk ni kan. Di mana kita akan sebut perkara apa yang boleh menyebabkan hati ni kita boleh hidup balik. Tadi kita cerita hati yang boleh bau mati. Ataupun hati yang boleh menjadi keras. Kita sebut lebih kurang 10 perkara yang boleh menyebabkan hati kita boleh jadi keras. Kemudian hari ini kita sambung faktor dan menu penghidup hati seseorang. Ketaatan ialah satu keperluan bagi kehidupan hati sebagaimana halnya makanan dan juga minuman. Hati kita ni di antara perkara yang paling utama dalam hidup kita ialah pada diri kita ni sentiasa taat pada perintah Allah. Jangan berani untuk lawan perintah Allah, jangan. Hidup kita ni belajar untuk mentaati perintah Allah. Allah suruh kita buat apa pun, buat dalam hidup kita. Walaupun perkara tersebut bertentangan dengan kehendak nafsu kita. Kerana apa dia? Bila kamu taat, kamu akan dapat manfaat. Yang ni kita kena ingat pada diri kita. Bila banyaknya kita taat, manfaat kita ni semakin besar. Allah kurniakan pada kita. Tidak di dunia, di akhirat nanti. Itu lebihnya orang taat. Tapi jangan berani buat maksiat. Bila kita berani buat maksiat, maka kita akan bersedia untuk ditimpa mudarat. Mudarat dan juga musibah. Dalam hidup kita ni, kita ingat, bila kita taat, kita akan dapat manfaat. Bila kita buat maksiat, kita akan datang mudarat. Mudarat ni akan datang. Lawan je perintah Allah. Bila kita lawan perintah Allah, kita lawan, dia panggil susunan atur Tuhan kepada pencipta alam ini. Pencipta alam ini siapa dia? Allah.
Allah dah atur dah. Sebagaimana bila kita beli apa dia kenderaan, kita beli kereta misal contohnya. Beli kereta ni, bila kita beli kereta, dia akan sediakan pada kita manual. Macam mana cara kita nak mengendalikan kereta ni? Bila cukup masa, kena servis. Bila cukup masa, kamu kena isi minyak dan sebagainya. Tapi cuba kita lawan yang disebut dengan manual kereta tadi. Bila habis minyak je, kita kata minyak naik, baru naik semalam misal contoh. Kita kata tukar dengan air dah pula. Minyak sepanjang masa je, mudarat terus. Kereta kita boleh isi air, tapi berjalan, lepas pada ni tak berjalan. Dia akan jadi demikian, dia kerana bertentangan. Bila kita lawan kepada yang disebut dengan perintah yang diajar oleh tuan kepada pemilik tadi, maka dia akan jadi kerosakan. Alam ini demikian. Alam ini, bila kita taat, dia akan bawa manfaat. Manfaat apa dia? Allah sebutkan dalam Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah kamu beriman dan bertakwa pada Allah. Allah sebut, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim barakat. Allah buka ke atas diri kamu pintu-pintu keberkatan. Allah buka dalam hidup kita ni segala kemanfaatan dapat. Allah kurniakan pada kita. Walakin kadzabu. Tapi oleh kerana kamu dusta, fa'aqaznahum. Kami rentak segala nikmat tadi. Bima kanu yakzibun. Dengan kamu yang kamu dusta tadi. Satu, dalam hidup kita ni di antara perkara yang paling kita kena jaga, ketaatan. Tuan kita ni sebut, ketaatan ialah satu keperluan bagi kehidupan kita ini. Perlu sangat kita taat. Sebagaimana kita perlu, sebagaimana makan dan juga minum. Kalau kita bangun tidur, kita akan sibuk tanya, sarapan apa pagi ni? Bila sampai tengah hari, kita akan sibuk tanya, nak makan apa tengah hari ni? Sibuk kita. Bila kita letih bermain, kita akan sibuk, air mana air, kita sebut. Dalam hidup kita ni, kalau kita perlu air, kita perlu pada makanan, kita perlu juga taat. Perlu taat. Taat ni untuk siapa? Kita akan tanya. Kalau air untuk jasad. Kemudian yang disebut dengan apa dia? Makanan untuk siapa? Makanan untuk jasad. Taat? Taat untuk roh. Untuk roh. Roh kita ni. Kita ni ada roh ke tak ada roh? Ada. Roh kita ni perlu untuk ketaatan. Jangan buat kemaksiatan. Bila kalian buat maksiat, dia akan terjejas pada roh kita. Roh kita ni akan jadi rosak. Satu Islam suruh, dalam hidup kita ni, taat. Bila kamu taat, roh kamu segar. Roh kamu ni akan semakin bertambah segar, semakin seronok dan seronok. Ini kelebihan yang Allah bagi dengan ketaatan yang Allah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagi kehidupan jasad. Sementara itu, perbuatan maksiat bagaikan makanan beracun yang sudah barang tentu merosakkan hati seseorang. Siapa-siapa yang buat maksiat, lambat laun dia akan kena benda yang mudarat. Beracun dalam hidup. Orang yang tak semayang, jangan ingat kerana dia tak semayang, Allah lepas je begitu, tidak. Dan kalau kamu tinggal semayang, lepas pada ni kamu ada musibah yang kamu akan kena. Musibah tak kena di dunia, kena di akhirat. Bila kita ni lawan perintah Allah, Allah suruh kita semayang, tiba-tiba kita tak semayang. Allah suruh kita tutup aurat, tiba-tiba kita tak tutup aurat. Kena tak kena musibah dalam hidup kita? Kena. Wajib kena, confirm kena. Bila kita kena? Bila kita mati nanti. Kalau Allah bagi bala ni, bala yang Allah kena di atas dunia ni ada dua perkara tadi. Cepat ya Allah segerakan. Apa dia? Derhaka pada mak ayah. Derhaka pada mak ayah. Cepat ya Allah turun bala pada seorang. Ini di antara bala yang paling cepat ya Allah kena pada seorang. Di dunia ni lagi Allah kena lah. Bagi orang yang derhaka pada ibu bapa. Ini dalam hadis cerita demikian. Yang kedua, bala yang cepat kena, yang kena atas dunia ni, yang disebutnya seorang yang penzina. Tak silap ingatan ustaznya, penzina. Penzina cepat Allah jadikan pada diri dia bala di atas dunia lagi. Belum sempat di akhirat, Allah kenakan atas dunia. Bala dalam hidup mereka. Ini dalam kitab disebutnya ada dua bala yang disegerakan sebelum sampai di akhirat. Belum masuk kubur lagi. Tapi ada pun yang lain, Allah pertimbang. Allah tengok. Ada orang yang dia buat dosa, Allah tangguh 10 tahun baru kena bala untuk diri dia. Ada orang yang dia buat dosa, setahun baru kena. Ada orang yang buat immediately. Lepas pada dia buat dosa sejak itu, lepas pada itu Allah terus kenakan pada dia. Bahawa ni kan kita tengok peragut misal contoh ni.
yang meragut tu, bila dia ragut. Bila dia ragut saja, ragut beg seorang Yaman ke begitulah. Dia ragut dia naik atas kereta, yang orang Yaman tadi dia naik atas kereta, dia kejar peragut tadi dengan motor. Dia kejar dengan kereta, dia tengok peragut tu dengan motor, dia kejar, dia langgar peragut tersebut, mati terus tempat tersebut. Dia baca dalam surat khabar kan, baca yang tak padan langsung pergi ragut beg berapa ringgit dia, mati terus dia, mati dengan bau beg itu lah yang dia ragut tadi. Ada yang Allah bagi cepat, balasan cepat dengan maksiat, tapi ada yang Allah tangguh lambat. Tujuan apa? Dan umat Nabi Muhammad ini, kelebihan yang Allah bagi pada kita, Allah tangguhkan. Bila kita buat dosa, Allah tak kena terus. Beza dengan umat dahulu. Umat dahulu dia buat dosa, bila dia buat dosa, Allah kenakan terus. Tapi umat Nabi Muhammad, rahmatnya pada Rasulullah dan umat Rasulullah ini, Allah tangguh. Bila kita buat dosa, Allah bagi peluang, taubat. Allah sebut demikian, taubat. Maknanya suruh kita taubat. Sampai bila kamu diberi peluang untuk taubat? Sehingga roh kamu sampai di halkum. Kalau roh kita di hujung kaki ni pun, bila hujung kaki itu kita rasa nak mati, kita sempat taubat, Allah terima lagi taubat. Tapi manusia ni, degil tak degilnya, di kalangan kita ni, roh sampai di halkum ni baru nak taubat. Sebab tu kita jangan berani buat maksiat dalam hidup kita. Buatlah dalam hidup kita taat. Bila kita taat, Allah jadikan daripada taat itu manfaat yang kamu akan dapat dalam hidup. Allah jadikan demikian. Sekarang kita tak rasa lagi macam kamu menghafal Quran. Bila kalian menghafal Quran, sekarang tak nampak lagi kelebihan ni. Boleh jadi tak nampak lagi dah. Kita tidak kata bila kita menghafal je berseri-seri terus muka. Tak payah pakai glowing dia panggil. Nak sebut je tak payah pakai alat-alat pemutih muka. Tak. Bila kita menghafal Quran, memang tak nampak lagi sekarang. Tapi bila kita dapat nikmat ini, bila kita dah mula habis khatam 30 juzuk, Allah bagi. Bila Allah dah mula bagi pada kita nikmat itu yang kita tak terjangka dalam hidup kita. Bila kita dapat manfaat ini, bila kita masuk dalam kubur, kita baru nampak, oh, untungnya aku menghafal Quran dahulu. Aku diberi peluang oleh Allah sebegini. Orang lain tak menghafal pun. Kita ni bila masuk dalam kubur je, ada je yang Allah bagi kelebihan nikmat-nikmat tertentu. Ni contoh. Maknanya Allah bagi. Bila lagi? Kadang-kadang kita tak nampak dalam kubur lagi. Tapi Allah tunjuk di akhirat nanti. Dalam syurga, Allah tunjuk. Kita dah masuk syurga ni, beza kan? Pernah dalam hadis Rasulullah sebut, orang yang menghafal ayat Quran 30 ayat, dengan orang yang menghafal ayat Quran 31 ayat. Satu ayat je beza. Satu ayat dengan 30 ayat dengan 31 ayat. Satu ayat je beza. Jarak dalam syurga ni, istana dia dengan istana orang yang 31 ayat ni sejarak mana? Sejarak di antara bumi sampai ke langit. Jauhnya jarak. Darjat dia ni, Allah tinggikan darjat. Bila kita menghafal Quran, Allah tinggikan darjat setakat mana? Nuh, di antara bumi sampai ke langit. Allah jadikan kedudukan darjat yang tinggi yang Allah kurniakan ini. Sebab tu jangan malas nak menghafal Quran. Termasuk staf-staf. Termasuk dengan staf-staf yang ada ni. Maknanya staf-staf ni kita suruh di kalangan yang di staf di sini, mulai daripada sekarang ni, mula kena menghafal paling tidak berapa juzuk? Kena menghafal 5 muka surat sebulan. Sebulan 5 muka surat. 5 muka surat. Staf yang kena menghafal. Staf pun wajib menghafal. Termasuk tukang masak, termasuk yang mencuci pinggan mangkuk, termasuk model-model, semua kena menghafal. Dengan tujuan apa dia? Jangan kita jaga je orang menghafal Quran, tetapi kita tak menghafal. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan dapat manfaat yang banyak yang Allah kurnia. Sekarang tak nampak. Kita tanya Ustaz, menghafal banyak-banyak ni, makin naik allowance ke? Kita tanya, semakin naik gaji ke? Tak, bukan. Kedudukan kita di sisi Allah akan naik dengan ganjaran yang Allah sediakan bagi setiap orang yang taat. Itu kelebihan yang Allah kurniakan. Seorang hamba wajib memenuhi faktor-faktor yang menyebabkan kehidupan dia dan jasad dia. Dalam hidup kita ni, wajib untuk kita jaga jasad kita ni, supaya jasad kita ni jadi taat. Jangan biarkan jasad kita ni, jadi kita ni malas untuk taat. Jangan. Membiarkan jasad kita ni hidup dalam keadaan lesu, tak bermaya, dosa hukum dia.
kita kena biarkan, kita kena ajar jasad kita ni sentiasa bertambah semangat untuk mentaati perintah Allah. Walaupun satu hari nanti kita terbaring di atas katil, walaupun satu hari nanti kita tak berkeupayaan berjalan, tapi taat itu masih lagi kekal pada jasad kita. Yang ni yang kita kena tambahkan ilmu sekarang ni. Kita kena buat demikian. Misalnya, kita menjaga makanan yang bergizi sesering mungkin. Jaga pada diri kita, jaga makanan kita. Jika terbukti secara tidak sengaja ia mengambil makanan yang beracun, jika terbukti kita ni mengambil makanan beracun, hendaklah ia segera menyelamatkan jasadnya daripada bahaya racun tersebut. Kalau kita ni terbukti ambil racun. Racun sekarang ni apa dia? Racun. Dalam diri kita, gula banyak sangat racun. Bila gula banyak sangat dalam darah kita ni, dia jadi racun. Racun apa dia? Jadi kencing manis. Garam banyak sangat pun racun. Racun apa dia? Jadi yang disebut darah tinggi. Bila kita asid banyak sangat, kolesterol kita tinggi sangat, pun bahaya juga dalam hidup kita. Allah jadikan kita ni sesempurna. Allah jadikan cukup-cukup je. Bila kita ni lebih kadar itu, dah lebih lah, kita jangan tambah lebih, jangan. Dah tahu dah kencing manis, pergi makan durian lagi. Durian pula musangking pula tu, yang dia pergi makan. Dah tahu dah dia kencing manis, dia pergi tambah lagi menambahkan lagi penyakit dalam diri dia. Dosa hukum dia. Dosa. Kita dah tahu dah kita ni ada yang disebut dengan darah tinggi. Kita ni darah tinggi. Tidur kita tak cukup, tak jaga. Dosa pada kita. Bila kita tak jaga tu badan kita. Kenapa dia kita membiarkan diri kita beracun? Islam ajar hidup kita ni kena jaga. Jaga biar jadi seimbang pada diri kita. Sebab kehidupan hati seseorang hamba harus lebih diperhatikan dibandingkan dengan jasad kalian. Kalau jasad pun kita jaga kita. Tak nak. Kalau masuk benda yang beracun, kita cari terus untuk menetralkan balik. Ustaz pernah cerita pada kalian semua, Rasulullah bila dia makan seimbang. Dia makan seimbang. Kalau dia makan yang disebut dengan dia tak campur makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Rasulullah tak campur. Rasulullah ni dia tidak satu selera saja, tidak. Kalau dia makan manis je, tidak. Rasulullah kalau dia makan, dia balancekan balik. Contoh, Rasulullah makan apa dia? Kita buat contoh. Rasulullah dia makan buah tin. Kemudian Rasulullah makan gandum. Lepas pada itu Rasulullah cicah dengan apa dia? Rasulullah cicah dengan minyak zaitun. Minyak zaitun. Kenapa Rasulullah cicah dengan minyak zaitun? Kalau kita baca, ada sebab Rasulullah makan begitu. Nak suruh balance balik. Minyak zaitun, dia naturalkan balik darah-darah kita ini sendiri. Rasulullah kalau dia makan garam. Rasulullah makan garam. Kemudian lepas itu Rasulullah balancekan balik dengan makanan yang lain. Begitulah makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Rasulullah makan rotak. Tetapi lepas itu Rasulullah balancekan balik dengan makanan buah tin itu sendiri. Buah tin itu kan pahit kan? Tin wa zaitun. Nak sebutnya dua benda. Tin dan juga zaitun. Allah pun gabungkan dua-dua. Wa tin wa zaitun. Demi buah tin dan juga buah zaitun. Satu makanan yang pahit, satu lagi makanan yang manis. Lalu digabungkan. Untuk apa dia? Naturalkan balik keadaan itu. Ini kena perbincangan panjang ni. Orang yang terlibat dengan ilmu sains pemakanan, dia kena belajar. Kenapa Rasulullah makan macam ni? Kenapa Rasulullah buat macam ni? Kenapa dia Rasulullah jadi macam ni? Jawabnya, kerana ada sebab untuk jasad ini. Jasad ni kita jaga, dalam masa yang sama kena jaga juga hati kita. Kalaulah kamu boleh jaga jasad, kenapa kamu tak jaga hati kamu? Hati ini kena jaga. Apabila jasad menyebabkan layak hidup tanpa susah kerana penyakit di dunia ini, kehidupan hati menyebabkan layak hidup sejahtera dan bersih di dunia serta kebahagiaan yang tiada taranya di akhirat nanti. Kalau kita jaga jasad untuk nak hidup selesa di dunia, hidup tanpa susah, jaga kan penyakit di dunia ini, dia jaga panjang umur dia. Bila dia pandai jaga tubuh badan dia, Allah jadikan kebetulan dia, rezeki dia panjang sungguh umur dia. Dia jaga pemakanan. Jaga pemakanan dia jaga. Akhirnya umur dia sampai 90 tahun. Sampai 90 tahun. Ada orang yang sampai 100 tahun.
jaga tubuh badan dia. Dengan kerja keras dia. Kalau kita tengok orang yang di perbukitan, yang tinggal dekat bukit-bukit, jalan dia sampai keras tumit kaki dia tersebut. Umur lebih kurang 70 tahun, 80 tahun, dia boleh bergerak lagi di antara gunung-gunung batu-batu yang ada ni. Kenapa jadi demikian? Kerana dia jaga jasad dia. Kalau kamu boleh jaga jasad kamu, mengapa kamu jaga jasad kamu untuk hidup di dunia? Mengapa kamu tak jaga hati kamu untuk hidup bukan sekadar di dunia, bahkan sampai dalam kubur nanti? Dalam kubur kita ni perlu jaga juga ke hati. Ya, perlu jaga. Macam mana? Kerana dalam kubur ni berdebar sakan kita. Masuk dalam kubur ni berdebar. Tak masuk kubur pun berdebar. Kalau masuk kubur lagi berdebar. Kita ni kan, kalau kita tengok kubur pun setengah orang dah berdebar. Setengah-setengah kita ni tengok kubur pun berdebar. Masuk dalam kubur lagi berdebar. Bila berdebar tu tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Malaikat. Pertanyaan malaikat. Ma rabbuka. Ma rabbuka tu nganga mulut. Kebanyakan orang nganga mulut. Nganga mulut. Nak jawab tak boleh. Nak jawab tak boleh. Masuk dalam kubur, Rasulullah sebut. Bila Rasulullah SAW cerita, bila kita tanya ma rabbuka, kebanyakan umat manusia ni, dia buka mulut dia. Nganga mulut ni. Nganga mulut nak jawab. Nak jawab tapi tak tahu nak jawab apa. Kenapa? Takut sangat. Takut sangat di saat yang demikian. Tak percaya ni cuba matilah senang cerita. Bila kita mati nanti kita tanya, yang ni yang Ustaz sebut dahulu ni. Demikian pula kematian jasad seorang. Ia memutuskan hamba daripada dunia. Sementara itu kematian hati memutuskan daripada kehidupan dunia dan akhirat. Kalau mati jasad, dia mati sekadar untuk memutuskan hubungan dengan dunia. Tapi bila mati hati, dia putus hubungan dengan dunia dan juga akhirat. Bila orang hati dia mati, jasad hidup, hati mati. Yang ni yang dia bunuh orang, yang ni lah yang terjun bangunan, yang ni lah yang buat benda yang tak sepatutnya. Punca apa? Hati mati. Hati mati. Dan tapi hati dia kalau mati saja, dia dah putus hubungan dengan manusia di dunia dan juga dia putus hubungan dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Serta kepedihan dan kekal selama-lamanya. Dengan demikian segala ketaatan ialah keperluan yang utama bagi kehidupan hati. Kalau kita tanya, benda apa yang paling utama dalam hati ni? Ketaatan. Taat ini benda yang paling utama, menjadi satu keperluan dalam hidup pada seorang. InsyaAllah berkenaan dengan masalah ini, kami akan menyebut secara rincinya 5 di antaranya. Di antaranya, melihat betapa penting dan kuatnya keperluan hati terhadapnya. 5 hal tersebut ialah zikir kepada Allah Ta'ala. 5 perkara yang boleh menghidupkan hati kita. Apa dia? Yang pertama, zikir kepada Allah. Hidup kita ni berzikir je. Zikir kepada Allah. Yang ni membiasakan hidup kita berzikir. Zikir je. Sebut mulut kita ni subhanallah, 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 subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Biasakan diri kita ni dengan berzikir. Berzikir dan berzikir pada diri kita demikian. Yang pertama. Yang kedua, banyakkan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kamu ni Allah bagi peluang untuk kamu. Habiskan masa kamu dengan membaca Al-Quran. Hidup kamu untuk biar dengan Al-Quran je. Riuhkan diri kita ni dengan Al-Quran. Jalan dengan Quran, makan dengan Al-Quran, tidur dengan Al-Quran. Kita bangun saja, sambung terus hafalan kita yang kita hafal semalam. Bangun tidur je ingat balik. Ayat apa yang baca semalam? Ayat apa yang kita menghafal semalam? Hidup ni biar penuh dengan sarah-sarah kita ni dengan Al-Quran kan. Baca dan hafal. Biar dapat pahala. Berbeza sangat di antara kita dengan orang yang hidup tak membaca Al-Quran. Sampai mana kita baca Quran? Sampai kita rasa nikmat dengan membaca Al-Quran. Sehingga kan kamu baca Quran ni sampai bila? Sampai kamu tergerak sendiri bangun tahajud malam. Sampai bila? Tergerak sendiri untuk nak pegang Quran, duduk seorang-seorang baca Quran. Tergerak sendiri. Kita inisiatif diri sendiri. Dah bangun. Bila hati kita ni hidup, kita boleh nampak dia buat sendiri. Tanpa perlu disuruh. Ustaz-ustaz tak perlu suruh. Ustazah tak perlu suruh. Kerana apa dia? Kerana kita dah lazim dengan Quran. Bila kita lazim dengan Al-Quran, dia akan jadi manis. Kita berjalan apa pun, kita duduk seorang-seorang, nak baca Quran. Kita buat apa pun baca Quran. Atas kereta kita baca Quran. Sampai kita rasa
baca 2-3 juzuk ni jadi rasa benda yang biasa je dalam hidup kita setiap hari. Setiap hari tu biasa je. Sebelum subuh bangun pula nak buat apa dia? Baca Quran dalam hidup kita. Ini tanda kita hidup dengan Al-Quran kan. Dia akan sampai tahap ini. Kalau sekiranya kita membiasakan menghidupkan hati kita, bila kita hidupkan hati kita dengan baca Quran, kita akan terbuat sendiri. Rasa nikmat. Dan kita akan jadi rasa kosong bila kita tak membaca Al-Quran kan. Ini kelebihan orang yang hidup membaca Al-Quran. Ustaz pernah cerita pada kalian semua kan, ada kawan Ustaz, kawan waktu mana belajar di Mesir dahulu. Waktu mana dia mula-mula sampai duduk sebilik, dia baca Quran ni, tak sedap langsung dia baca Quran. Baca Quran tu kita rasa, kalau boleh, kalau dia baca Quran tu kita sebut ada dia. Boleh, Nan, anta tak baca tak apa, sakit telinga dengar. Sakit telinga kita mendengar. Nak sebutnya, mula-mula kita dengar. Tak, dia hidup dia membaca Quran. Dia nak makan, dia letak Quran kat tepi. Jalan, pegang Quran. Tidur bangun dia, semua dengan Quran. Kita tengok dia tu, kadang-kadang Quran terlekup atas muka dia. Baca nak tidur tu, luk jatuh. Quran atas muka dia. Nak sebutnya dia ni, rajin baca Quran. Ustaz tanya dia, bila dia ni, duduk lama ni, baca Quran. Sampai tahun ketiga, kita tinggal dengan dia. Duduk satu rumah. Ustaz tinggal dengan dia satu rumah. Bila tahun ketiga, dia baca Quran tu, kita dengar, merdu suara dia. Daripada suara yang tak baik, suara yang hodoh, lama-lama hidup dia baca Quran ni, jadi merdu suara dia. Seronok. Dia baca Quran tu jadi seronok. Dia nak pergi ke kuliah, bukan Quran. Dia duduk dengan Quran je dalam hidup dia. Ni sampai tahap demikian, dia ni rasa seronok. Kita tanya dia, Nan, nama dia, panggil Nan pada dia. Nan, kata, anta baca Quran ni berapa kali sehari? Anta boleh khatam Quran ni sampai berapa kali dalam hidup anta? Berapa kali dalam sebulan-sebulan ni berapa kali? Dia tanya, kenapa Ustaz? Dia tanya balik. Tanya kita, kenapa Ustaz? Saja nak tahu. Anta ni rajin baca Quran. Kita tanya balik dia. Dia kata, tak megah ni Ustaz ya? Saya bukan nak megah. Yalah kita nak tahu berapa? Dia kata biasanya khatam 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam Quran. Maknanya dia rasa nikmat. Sampai mana anta rasa nikmat ni? Kita tanya dia. Anta rasa nikmat ni sampai mana? Sampai mana anta rasa nikmat? Dia kata rasa nikmat ni, Ustaz dia kata, sampai kita berjalan pun kita dengar malaikat-malaikat baca Quran dekat telinga kanan dia. Dengar ni, kita berjalan ni dengar suara. Dia jadi rasa nikmat dengan Al-Quran Karim. Betul, bila kita baca Quran, hidup hati. Bangun tahajud senang. Nak puasa sunat jadi rajin. Jadi kita nak dalam hidup kita. Bila kita membiasakan diri kita dengan Al-Quran Karim. Ini dia akan hidup hati seseorang. Satu Al-Quran ni, dia bukan sekadar menghidupkan diri kita, bahkan menghidupkan masyarakat yang lesu. Kelebihan yang Allah jadikan melalui Al-Quran Karim. 2. Yang ketiga, nak hidupkan hati kita ni banyakkan istighfar. Istighfar ni maknanya apa dia? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ataupun kita sebut tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Ini pun sama juga, termasuk dalam istighfar panggil. Kerana kita bertaubat pada Allah. Tapi sebaik-baik istighfar, nanti panggil ambil sayyidul istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul. Ini sebut baca. Istighfar yang berterusan dalam kehidupan kita. 3. Yang keempat, faktor yang boleh menyebabkan hidupnya hati kita ialah banyakkan berdoa. Hidup hati kita ni dengan sentiasa berdoa. Benda kita buat saja doa. Lazimkan pada kita ni doa. Berdoa je pada diri kita. Dalam hidup kita ni kita buat apa saja, di kalangan kita ni kita berdoa. Doa hatta masuk tandas pun baca doa. Itu hebatnya doa. Sampai kita nak masuk tandas ni pun baca doa. Tapi tak perlulah berdiri tegak pula, angkat tangan pula, menghadap ke kiblat pula kita. Baca doa. Tak. Bila nak masuk tandas ni, memadai kita sebut. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lindungilah saya daripada jahatnya syaitan jantan dan juga syaitan betina dalam bilik air. Dalam bilik air ni ada syaitan. Diingatkan sampai bila-bila pada kita.
nak gambarkan pada kita ni, masuklah bilik air mana sekalipun. Bilik air yang bayar RM5 sekali masuk tu pun ada juga syaitan. Yang tak kena bayar langsung, lagi ada syaitan. Nak sebutnya syaitan ni, semua bilik air ni ada syaitan. Bilik air rumah kita pun ada ke Ustaz? Ada. Sehingga kan Islam suruh, kamu masuk bilik air, baca doa. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan syaitan jantan, syaitan betina. Baca doa. Kita nak tidur baca doa. Bangun tidur baca doa. Buat apa saja dengan doa. Kenapa doa? Doa ni silahul mu'minin. Senjata yang paling baik bagi hidup orang mukmin. Ni doa. Doa ni senjata. Kamu kena ingat dia lebih tajam daripada pedang-pedang yang tajam itu. Lebih laju daripada bulat-bulat peluru itu. Doa ni dia di antara seorang dengan Allah, wa bainahu wa bainallahi la hijabalah. Bila orang buat khianat pada kita baca doa, tak ada hijab dia di antara dia dengan Allah. Straight dengan Allah doa ini sendiri. Ini kekuatan doa. Allah jadikan demikian. Walaupun dia orang kafir, kalau dia dizalimi dan dikhianati, kalau dia berdoa, ya Allah, aku dikhianati oleh orang Islam. Doa dia diterima tak diterima di sisi Allah? Allah terima. Kalau betul orang Islam tu buat khianat pada orang kafir. Bayangkan kalau orang kafir doa dia, Allah mustajabkan. Kalau dia dizalimi, bayangkan kita yang tidak kafir. Yang kita orang mukmin ini. Senang dalam doa kita. Doa je, direct kita dengan Allah SWT. Kemudian, yang seterusnya, banyakkan berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Ni faktor menghidupkan hati. Selawat. Di bibir kita ni sentiasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai bila kena selawat? Selawat sampai kita mati. Selawat sampai bila? Sampai kita mimpi jumpa Nabi. Ini selawat. Dalam hidup kita ni, selawat sampai bila? Sampai rindu itu memenuhi jiwa kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni sampai bila? Kita tanya. Sampai bila Ustaz nak selawat ni? Sampai kita tak terkata lagi yang keluar bahasa daripada diri kita. Untuk kita menyebut betapa kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hidup kita ni selawat je. Kalau tak nak zikir, selawat. Dalam hadis Rasulullah sebut, man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang dia berselawat pada Rasulullah sekali. Rasulullah sebut, man salla alayya marrah. Mana-mana di kalangan kamu yang berselawat pada aku sekali, sallallahu alaihi asyarah, Allah akan berselawat pada diri dia sebanyak 10 kali. Allah akan sebut nama kita 10 kali. Orang yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah mencintai dia, merindui pada diri dia. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Contoh yang mudah kan. Uwais Al-Qarni ni kan tinggal dekat Yaman, jauh lagi. Kemudian dia pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian salam pada dia. Kian salam pada dia. Bila Rasulullah dekat nak wafat, Rasulullah sebut, sampaikan salam aku pada Uwais Al-Qarni. Sahabat-sahabat tanya, siapa Uwais Al-Qarni ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya, tak ada pun di kalangan kami orang yang nama Uwais Al-Qarni. Lalu disebut, Rasulullah sebut, dia tak pernah berjumpa dengan aku, tetapi dia mencintai aku lebih daripada kalian mencintai aku. Heran sahabat-sahabat Rasulullah. Ada orang yang dia mencintai Rasulullah lebih daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan Rasulullah kata, sampaikan pada orang yang mencintai aku lebih daripada kalian mencintai aku. Sahabat-sahabat pelik. Siapa Rasulullah? Kami ni nampak kamu ya Rasulullah. Kami ni boleh tengok wajah kamu. Sahabat-sahabat kan untung boleh nampak wajah Rasulullah. Tapi manakala orang yang tak nampak tu, macam mana dia nak cinta pada kamu ya Rasulullah? Ada lagi ke yang lebih cinta daripada kami secinta pada kamu Rasulullah? Rasulullah sebut, tuba liman ra'ani wa yu'minu bi. Wa tuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Rasulullah kata, beruntunglah orang yang melihat wajah aku, kemudian dia beriman padaku. Kemudian Rasulullah kata, beruntunglah, dan beruntunglah. 3 kali Rasulullah sebut. Siapa? Liman lam yarani wa yu'minu bi. Orang yang tak pernah melihat wajah aku, kemudian dia beriman pada. Siapa yang tak pernah melihat wajah Rasulullah, kemudian dia boleh beriman dan berkeyakinan dengan Rasulullah? Kita
Kita ni tak pernah nampak Rasulullah. Tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Tiba-tiba kita mencintai Rasulullah lebih daripada sahabat mencintai Rasulullah. Macam mana cara? Selawat biar banyak. Selawat. Ulama-ulama kata dalam kitab mereka sebut, siapa yang nak mencintai Rasulullah, dia selawat ni. Kamu ingat sampai bila-bila pesan ustaz ni. Ustaz pun dapat daripada guru ustaz dahulu. Kalau betul kamu nak berjumpa dengan Rasulullah, kamu selawat pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali sehari. Kalian berselawat 70,000 kali sehari. Dalam hidup kalian, sebelum tidur, kalian akan mimpi berjumpa dengan Rasulullah suatu hari nanti. Tapi kita ni 70,000 ustaz. Rasa 70 kali pun berdengkur dah. Kita ni nak sampai 70,000, Allah tak boleh dah kita. 70 kali pun menguap kita ni. Nak sampai tahap demikian. Maknanya pada diri kita ni, kita diajar supaya banyakkan mulut kita berselawat. Kenapa? Dengan selawat hidup hati kalian. Hati itu jadi hidup. Kenapa? Kerana kita nak mencuba buat apa yang diajar oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. 4. Dan yang akhir sekali, faktor yang boleh menghidupkan hati ini ialah bangun tahajud malam. Salat malam. Bangun tahajud malam. Bangun tahajud ni, tadilah yang Ustaz sebut. Dia jadi ringan, kita bangun tahajud. Dengan sebab apa dia? Sebab kita tak makan banyak. Sebab apa? Cakap tak banyak. Sebab apa? Kita tak buat dosa dengan orang. Senang bangun tahajud. Yang kita jadi berat, payah nak bangun tahajud ni punca apa dia? Punca kita terlibat dengan perkara yang syubhah banyak sangat. Kita tak terlibat dengan benda yang haram, tapi benda yang syubhah. Syubhah ni maknanya apa dia? Kesamaran di sudut hukumnya. Haram ni, yang haram tu jelas, yang halal tu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang haram dan juga yang halal itu ada benda yang syubhah. Syubhah ni kesamaran, halal ke haram, halal ke haram. Di antara kesamaran itu, lalu kita terlibat dengan benda yang kesamaran tadi. Kita biasa hidup kita dengan benda yang syubhah. Payah nak bangun tahajud. Susah kita nak bangun tahajud. Dan insya-Allah 5 perkara ni kita akan bincangkan pada pengajian yang akan datang dalam membicarakan satu persatu macam mana kita nak menghidupkan hati yang boleh menyebabkan kematian ini sendiri. Insya-Allah kita akan sambung kemudian nantilah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Maklumkan tentang misi Cakna Dapur ini, kita sedang mendapatkan, kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan-makanan kita bagi pada ni. Berlaku pula PKPD yang baru ni pula. Lalu kita agih-agihkan nasi bungkus, kemudian kita agihkan lauk-lauk kepada masyarakat yang bersusahan, yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana, tuan-tuan yang ada rezeki sikit, pakak-pakak infak dalam nombor akaun Matan Center tu. Kemudian tuan-tuan maklum terus kepada talian 013-906-1204. Maklumat untuk kita nak agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri, insya-Allah. Yang kedua, saya suka nak sebut juga tentang mengenai kita terima pengambilan pelajar untuk tahun depan. Jadi kita buka sekarang. Kalau tuan-tuan yang nak kepada masuk anak-anak dan anak-anak yatim, orang miskin, yang bolehlah terus berhubung di talian yang ada ni. Sekarang kita mula war-warkan dan kita maklumkan supaya semua di kalangan kita dapat manfaat daripada yang kita telah rancangkan ini sendiri. Di 4 cawangan ni kita mula buka sekarang ini. Kemudian jangan lupa terhadap kitab yang saya sentiasa ulang, jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat, dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun